kamu belum. Bunyi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya, kerana taufik hidayahnya. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, memberikan kita ruang untuk beribadah di rumahnya setelah hampir 2 bulan. Setelah hampir 2 bulan kita tidak dibenarkan untuk berprogram di rumahnya. Dan kita hari ini masih lagi di dalam bulan Rejab, 24 Rejab 1442. Dan bulan Rejab ni adalah salah satu daripada 4 bulan haram. 4 bulan haram berperang. 4 bulan yang tidak dibenarkan, yang diharamkan berperang, iaitu Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu tiga kapit. Lepas tu satu lagi bulan Rejab. Ni bulan ni tengah kita tempuh ini. Dan tak lama lagi kita akan memasuki 27 Rejab kan, hari Isra' Mi'raj. Dan kita semua tahu bahawa pada malam Isra' Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sembahyang, diwajibkan sembahyang 5 kali sehari, bukan 5 hari sekali. Jadi hamba pada malam ini ajak nak menyambung lagi lah perbahasan kita di dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah, sebab Fatihah ini dia merupakan rukun kepada solat.
Salat hak kita semaya semua ni. Dan kebetulan sebab kita berada di bulan Rejab, bulan solat, bulan yang diwajibkan solat. Dan Rejab ni sangat dimuliakan oleh orang Arab dahulu kala, sehingga mereka ini tidak berperang pada malam itu, pada bulan tersebut. Dan dalam syariat kita, dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pada bulan yang diharamkan perang ini, kita disunatkan berpuasa. Di dalam bulan haram ni, bulan haram diharamkan perang, tetapi disunatkan berpuasa. Summinal hurumi waqtruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasalah di dalam bulan haram dan tinggallah. Jadi para ulama kata arahan puasa tersebut membawa maksud sunat, sebab dia ada watruk di akhir dia. Watruk dan tinggalkanlah, maksudnya dia menjadi pilihan kepada seseorang muslim itu sama ada ingin berpuasa ataupun tidak. Dan kita pun menghampiri juga dengan bulan Ramadan, kan? Sebulan lebih lagi lah, 40 hari lebih lagi. Jadi biasanya kalau zaman hamba ngaji mula, biasa sebelum kita masuk bulan Ramadan tu, kita akan belajar ataupun kita akan ulang kaji mengenai tajuk-tajuk mengenai puasa itu sendiri. Jadi bila kita masuk bulan Ramadan tu, kita tidak teraba-raba lagi lah dengan hukum hakam berkait dengan puasa tu. Jadi kalau tu kak email aku, AJK aku, siapa aku boleh ajukan kepada mana-mana penceramah untuk supaya baca tajuk puasa, ikutlah hadis puasa ke, hukum hakam puasa ke, okay, supaya kita tidak teraba-raba hukum. Contohnya kalau buka tu tak ada kurma contohnya, okay. Biasa hari pertama tu barang tak ada lagi lah, buah kurma, buah tamar tak ada nya. Apa nak buka lagu mana contohnya, kan? Buah tamar tak beli lagi, ataupun order dah tapi tak sapa di rumah lagi. Apa nak buat lagu mana? Kita nak dapatkan sunat tu juga, pahala sunat tu. Tu akan dibahaskan dalam perbincangan tu lah. Tapi bukan hamba lah baca lah, minta ustaz lain lah bacanya mengenai bab puasa tu. Hari ini kita akan meneruskan pembacaan kita mengenai surah Al-Fatihah. Hamba rasa dalam pertemuan dalam kuliah hamba lama dah tahun lepas tu, hamba pernah baca mengenai Fatihah, tapi itu dari sudut fiqh, kan, masalah mengenai wajib tak wajib, mengenai sah tak sah, mengenai basmalah ni wajib diperderaskan ataupun tidak. Malam ini kita akan lebih meneliti dan mengamati Al-Fatihah itu sendiri. Surah Al-Fatihah ni sebagaimana kita semua maklum adalah satu-satunya surah yang akan dibaca oleh setiap muslim setiap hari, setiap solat dan setiap rakaat kita akan baca. Kalau surah-surah lain tu kita mungkin baca tetapi tidaklah sekerap dengan surah Al-Fatihah ini sendiri. Dan surah Al-Fatihah ini kata ulama adalah digelar sebagai Ummul Kitab, iaitu ibu bagi sekalian kitab. Sebab apa dia kata ibu ataupun induk kepada sekalian kitab? Sebab mereka kata kitab Zabur Nabi Daud, kitab Injil Nabi Isa, kitab Taurat Nabi Musa, itu semuanya sudah disimpulkan di dalam sebuah kitab, iaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran sebuah ni hak kita baca 30 juzuk 114 surah ni adalah ringkasan ataupun simpulan daripada kitab-kitab yang terdahulu.
Dan seluruh isi Al-Quran yang 30 juzuk itu, 114 surah tu, disimpulkan lagi di dalam surah Al-Fatihah. Jadi sebab itulah mereka kata bahawa Al-Fatihah ini adalah induk ataupun ibu bagi sekalian kitab. Ibu bagi sekalian kitab. Jadi jangan tanya hamba lah, kalau ada ibu kitab mesti ada bapa kitab. Jadi bapa kitab tu mana? Jangan tanya hamba lah, mana dah. Dia hanya ada ibu kitab saja. Ayat pertama kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Biasa ada, kalau terjemahan yang lebih tinggi, dia akan sebut atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bermula segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Jadi kita akan masuk kepada tafsiran dia, analisa lafaz. Kata pengarah kitab kita ni, alhamdu huwa thana'u bil jamili ala jihati ta'zimi. Jadi puji-pujian ni, alhamdu itu adalah satu bentuk puji-pujian. As-sana'u, puji-pujian ini adalah kita melemparkan satu bentuk kata kemuliaan. Bil jamili, kita puji sesuatu yang indah, yang cantik. Ala jihati ta'zimi, dalam bentuk kita memuliakan kecantikan tersebut dan keindahan tersebut. Okey. Qala al-Qurtubi, kata al-Imam al-Qurtubi, salah seorang ulama tafsir, alhamdu fi kalamil arabi ma'nahu as-sana'ul kamilu. Puji-pujian ini dalam bahasa Arab membawa erti pujian yang sempurna. Pujian yang sempurna. Ada di sana, ada juga ke pujian yang tidak sempurna? Ada juga lah. Sepertinya kita memuji dengan niat menyindir. Okay, dengan niat menyindir. Contohnya orang itu penakut. Penakut. Tapi kita rakyat dia, mu ni berani. Tak ada orang lebih berani padamu, contohnya. Itu pada awal kali kita dengar tu, kita kata itu satu bentuk pujian. Padahal di sebalik lafaz tersebut membawa erti sindiran. Sebab dia tidak bertepatan dengan apa yang dipuji itu. Tapi alhamdu adalah satu bentuk pujian yang sempurna, as-sana'ul kamil. Wal alifu wal lamu listighraqil jinsi. Dan bermula alif lam itu di dalam kalimah alhamdu, al itu adalah lil istighraqil jinsi, untuk mencakupi, untuk menangkap segala jenis puji-pujian. Jadi sebarang bentuk pujian, sebarang bentuk alhamdu tadi itu akan ditangkap dan dia akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa subhanahu yastahiqul hamda bi ajma'ihi. Bi ajma'ihi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat berhak dan sangat-sangat layak untuk menerima apa-apa pujian. Sebarang bentuk pujian itu Allah Ta'ala lah yang paling layak. Allah Ta'ala lah yang paling layak. Apabila kita memuji seorang itu, kita kata Zaid ini baik, Zaid ini dermawan, contohnya. Okey, memanglah Zaid itu seorang yang dermawan, contohnya. Tetapi kedermawanan itu lebih berhak diajukan ataupun diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana limpah Allah lah
Kerana sifat Allah yang dermawan itulah yang telah memberikan hamba dia bersifat dengan dermawan tadi. Begitu juga dengan benda lain. Begitu juga dengan situasi yang lain. Wassanaul mutlaq, dan pujian tersebut adalah bersifat mutlak. Pujian kita terhadap Allah adalah bersifat mutlak. Ada pujian yang tidak bersifat mutlak ke? Ada. Contohnya kita puji sama-sama manusia. Okay. Kita rayak si Zaid ni semak, handsome, segak. Tapi ada nanti akan sampai satu ketika kesegakan dia tu, kesemakan dia tu akan hilang. Maka puji-pujian itu sudah tidak terpakai kepada seseorang tadi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita puji dia ni baik, maka sifat kebaikan Allah itu tidak akan luput daripada zat Allah itu sendiri. Tidak akan memudar dan tidak akan berkurang. Jadi puji-pujian kita terhadap Allah itu bersifat mutlak, tidak terikat dengan apa-apa. Walhamdu naqidudz zammi, dan puji-pujian ini adalah kebalikan ataupun lawan kepada celaan. Wa huwa a'ammu minasyukri. Walhamdu, dan puji-pujian tadi itu lebih meluas daripada syukur. Biasa kita akan sebut segala puji dan segala syukur terhadap Allah. Jadi syukur dengan puji ni benda yang sama ke benda yang berbeza? Kan? Syukur. Demo ni tak syukur ke Tuhan ke? Demo ni tak puji Tuhan ke? Sama ke? Beza. Ada kitab kita ni kata puji itu lebih umum, lebih meluas, lebih melangkaui daripada syukur. Syukur ni apa? Syukur ni bahasa Arab dah. Bahasa Melayu dia kita sebut ambil terjemah dia terima kasih lah. Berterima kasih. Bila orang Arab ni, bila kita beri pemberian, kita akan sebut syukran. Syukran. Syukran ni terima kasih. Sebab apa dia kata puji-pujian ni lebih luas makna dia daripada syukur? Sebab dia li'anna syukra yakunu muqabilan ni'mati bi khilafil hamdi. Kerana syukur, kerana berterima kasih tadi itu hanya akan terjadi apabila diawali dengan pemberian. Jadi bila seseorang itu memberikan sesuatu kepada kita, contohnya pihak masjid beri air kepada hamba, contohnya dah beri air kepada hamba ni, maka hamba pun ucap terima kasih. Jadi ucapan terima kasih itu hanya datang sesudah pemberian air. Sesudah pemberian. Jadi kalau tidak ada pemberian, maka tidak ada terima kasih. Nampak? Bi khilafil hamdi, berbeza dengan puji-pujian. Jadi puji-pujian ni tak nanti orang beri barang ke kita baru kita puji, kan? Boleh jadi orang itu tak pernah sekali abuk pun beri barang kepada kita, tapi kita pun puji juga, kan? Orang itu contohnya orang itu tak pernah pun tolong kita, tapi kita kata orang itu berani, orang itu nelai, orang itu handalai. Padahal dia kehandalanan dia tu tidak pernah pun membantu kita apa-apa, tapi kita boleh puji juga. Jadi puji ni lebih meluas daripada syukur itu tadi. Berterima kasih itu tadi. Boleh jadi kita puji ni sesudah diberi pemberian pun kita puji juga. Pihak masjid beri air kan hamba. Kalau hamba ayat terima kasih tu, itu berarti syukur. Kemudian kalau hamba puji, baiknya pihak masjid contohnya. Baiknya pihak masjid, ya. Maka itu ada satu bentuk pujian. Taqulu hamadtur rajula ala syuja'atihi. Kita kata aku memuji seseorang itu di atas kepahlawanan dia, di atas keberanian dia. Jadi keberanian itu adalah salah satu lafaz kita memuji seseorang. Wa ala ilmihi, dan aku memuji seseorang tadi kerana keilmuan dia.
keilmuan dia. Itu puji. Wa taqulu syakartuhu ala ihsanihi, dan aku berterima kasih di atas pemberian dia. Pemberian, bila orang memberi barang, kita berterima kasih. Itu satu bentuk satu perbezaan di antara berterima kasih dengan puji-pujian. Yang kedua, kata pengarang kitab kita ni, walhamdu yakunu bil lisani, dan puji-pujian itu hanya terjadi dengan lidah, dengan lisan. Okey, puji-pujian hanya terjadi dengan lisan. Maksudnya apa? Maksudnya selagi kita tidak mengucapkan puji-pujian satu-satu sifat itu, maka selagi itulah tidak disebut sebagai puji. Selagi itulah tidak disebut sebagai puji. Dia hanya berlaku dengan lisan. Wa amma syukru fayakunu bil qalbi wal lisani wal jawarihi. Tetapi berterima kasih ni, syukur tadi itu, dia boleh berlaku dengan jalan hati. Satu dengan hati. Macam mana kita berterima kasih kepada orang dengan hati ni? Adalah dengan cara kita teringat jasa dia. Kita ingat, terkenal jasa si pemberi tadi. Wal lisani, yang kedua boleh juga terima kasih itu berlaku dengan jalan lisan, dengan jalan kecek, iaitu kita mengucapkan terima kasih. Kita melafazkan syukur tersebut. Yang ketiga, wal jawarihi, sifat syukur tadi tu boleh juga lahir dalam bentuk tolak empat kerak kita. Contohnya, kita panggil sebagai membalas budi. Okay. Bila jiran satu-satu makanan kepada kita, contohnya, maka kita mungkin tak ucap terima kasih, tetapi kita pun membalas. Hamba ni ada sikit lauk ni, hamba pun beri jugalah sebagai jiran tadi kepada pemberi. Maka itu disebut sebagai membalas budi dalam bahasa Melayu kan. Membalas budi, terhutang budi, macam-macam lah. Itu semuanya adalah gambaran ataupun corak daripada syukur itu sendiri. Jadi syukur ni boleh berlaku dalam banyak bentuk. Sama ada dalam bentuk hati, kita teringat-ingat, ataupun kita mendoakan orang tersebut, wabil lisan ni, dengan kita melafazkan terima kasih pada si pemberi, wal jawarihi, dan juga kita membalas budi dia. Okay. Bila rawi air susu, kita pun balas dengan air susu. Bila rawi madu, kita pun membalas dengan madu. Contohnya, itu adalah syukur. Jadi syukur ni, berterima kasih ni, konsep dia lebih luas daripada puji-pujian itu sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Apa maksud Rabb? Rabb ini biasa kita akan terjemah sebagai Tuhan. Rabb ini Tuhan. Kata pengarang kitab kita ni, Ar-Rabbu mushtaqun minat tarbiyah. Jadi perkataan Rabb ini adalah kata terbitan daripada tarbiyah. Tarbiyah ni apa? Tarbiyah ni bahasa Arab dah. Bahasa Melayu dia mungkin kita boleh sebut sebagai pengasuhan, apa istilah dia? Kepengasuhan ataupun pendidikan. Pengasuhan, pendidikan, pengajaran, semuanya itu balik kepada makna tarbiyah. Bukan setakat memberi pelajaran, tetapi juga memberikan juga teladan, dan juga memberikan asuhan, tunjuk ajar. Itu disebut sebagai tarbiyah. Fahuwa subhanahu wa ta'ala mudabbirun li khalqihi wa murabbihim. Dan Allah Ta'ala ini adalah sebagai pengasuh
kepada alam, iaitu pentadbir kepada makhluknya, dan juga pendidik, murabbi, pendidik, pengasuh kepada makhluk-makhluknya itu. Jadi Allah Ta'ala ini bukan sahaja mentadbir. Mentadbir ni mengurus makan, minum, kain, pakar, tempat tinggal kepada makhluk-makhluk dia, tetapi juga Allah Ta'ala juga mendidik mereka bagaimana cara hidup, mengasuh mereka, memberikan tunjuk ajar. Itu adalah maksud Rabb dalam bahasa Arab. Wa yutlaqur rabbu ala ma'anin. Dan kalimah Rabb ini, kalimah Tuhan dalam bahasa Arab ini membawa erti yang luas. Yang pertama dengan makna Malik, iaitu pemilik. Jadi bila kita sebut Allah Ta'ala itu Tuhan sekalian alam, jadi dia membawa maksud Allah Ta'ala itu adalah pemilik sekalian alam. Pemilik. Fir'aun dah, cerita sikit dah. Fir'aun, pernah satu ketika itu Fir'aun dia bertanya kepada Nabi Musa. Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Fir'aun itu bertanya kepada Nabi Musa, Rabbul alamin tu apa? Tuhan sekalian alam ni apa dia? Ya, ditanya kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pun jawab, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan sekalian alam ini maksud dia Tuhan 7 petala langit, Tuhan kepada bumi, sebuah bumi ni, dan segala isinya. Segala isinya. In kuntum muqinin, sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah. Jadi mendengar jawapan daripada Nabi Musa itu, Fir'aun pun memulakan gerak dia, memulakan langkah dia. Dia tahu bahawa atas muka bumi zaman dia tu tak ada dah orang lain yang mengaku sebagai Tuhan selain daripada dia. Jadi dia pun cuba untuk naik ke langit. Dia fikir Tuhan Nabi Musa ni ada di atas langit. Maka dia pun suruh Haman membina sebuah pencakar langit. Ya Hamanu ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati wal ard fa'attali'u ila ilahi Musa. Wahai Haman, Haman ni sebagai ulama dia kata menteri kepada mungkin menteri pembangunan, orang tak tahulah zaman itu dah. Menteri kepada Firaun, dia suruh suruh dirikan sebuah pencakar langit. Dengan pencakar langit itu dia boleh mendaki, naik ke atas langit nak cari Tuhan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pun ini tak betul ni cara mikir si Firaun ni. Maka Nabi Musa pun menukar hujah dia. Dia kata Allah ini adalah Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Allah ini adalah Tuhan kamu, bapak kita ni belaka, Firaun dan gerombolan dia, dan juga Allah ini menjadi Tuhan kepada datuk, nenek, moyang Firaun tu. Jadi seluruh generasi sebelum Firaun pun Allah Ta'ala ini sudah menjadi Tuhan. Jadi dengan jawapan ataupun dengan ulasan Nabi Musa ini, Firaun menjadi setengah daripada tentera Firaun tu, pengikut Firaun tu menjadi fikir. Dia terfikir. Dia kata betul. Dia kata kalaulah Firaun yang baru lahir ni, dia kata kalau Firaun jadi Tuhan hari ni, kan, hari ni Tuhan jadi Firaun, maka sebelum Firaun lahir, siapa Tuhan? Kan, dia fikir begitu. Jadi sebelum Firaun lahir tu, siapa Tuhan? Tak kira ayah Firaun, tak kira datuk Firaun. Sedangkan mereka generasi sebelum Firaun ni tidak mengaku Tuhan pun. Jadi orang pun jadi mikir. Jadi itu kisah Firaun dengan Nabi Musa dengan Firaun. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Jadi Firaun pun tak boleh nak jawab hujah tu. Tak boleh nak jawab hujah tu. Sebab Firaun tu baru lahir. Okey. Dan warabbu bermakna tadi Rabbul alamin kan. Rabbun bermakna as-sajidul muta',
iaitu tuan yang ditaati. Ini kalau menurut pengkaji bahasa, dia akan kata bahawa perkataan Tuhan dalam bahasa Melayu ni, kita sebut Tuhan tu kan, asalnya daripada tuan. Tuan ni apa? Tuan ni pemilik lah. Tuan tanah maksudnya pemilik tanah. Tuan rumah maksudnya pemilik rumah. Tuan tu. Tapi sebab apa ada H tu, Tuhan tu? Sebab dalam Jawi mula, bahasa Melayu kan dia alih daripada bahasa Jawi, daripada tulisan Jawi. Tulisan Jawi mula tu biasa dia akan tulis ha, ta, waw, ha, nun. Kalau ejaan dulu ha ni biasa merujuk kepada satu. Dah. Merujuk kepada satu. Contohnya kalau ayam. Ayam tu ayam lah. Cuma kalau nak royak ayat itu seekor, maka dia akan ajar dengan ha alif ya mim kan. Siapa hak berusia ni dia tahulah ejaan lama tu. Ha tu orang tak baca hayam, orang baca ayam. Cuma ha tu menunjukkan seekor, satu ayat. Ha tu menunjukkan seekor ayat, satu ayat. Jadi Tuhan pun gitu juga. Tuhan tu asalnya tuan. Ha tu mari, H tu mari menunjukkan bahawa satu. Tuhan yang satu. Itu dari sudut bahasa Melayu lah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam masyarakat Melayu kita pun ada gelaran juga kepada Allah Taala dah. Sebab Allah Taala ini Tuhan sekalian alam. Jadi biasa kalau Tuhan sekalian alam ni dia akan cuba ditangkap oleh mada-mada tamadun. Tak kira tamadun barat ke tamadun Yunani ke, semuanya akan cuba menangkap, cuba menyentuh dengan pengetahuan masing-masing tentang konsep ketuhanan. Dan di dalam masyarakat Melayu kita, dalam masyarakat Melayu purba lah mungkin zaman ni, zaman dulu tu, dia gelar Allah Ta'ala ini sebagai Dewata Mulia Raya. Macam dengar? Dewata Mulia Raya. Dewata ni satu zat yang bersifat dewa lah. Mulia Raya tu dewa yang paling tinggi. Ni ada dalam, tak silap aku, dalam Batu Bersurat Terengganu. Dia memperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Dewata Mulia Raya. Itu nama lama kita lah, nama lama Allah Taala yang masyarakat Melayu dia menyifatkan Allah Taala sebagai Dewata Mulia Raya. Iaitu satu dewa. Melayu dulu pun dia percaya dewa ni banyak dah. Cuma dia ada dewa hak paling puncak. Dewa hak paling ujung tu, waktulah disebut sebagai Dewata Mulia Raya bagi masyarakat dululah. Dewata kena? India. Tak tahu lah tu. Tapi ada, tak silap ada dalam Batu Bersurat dengan okey. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini kita sudah bahas pada kuliah tahun lepas. Cuma nak masuk sikit pada Ar-Rahim itu. Allah Ta'ala dia menyifatkan wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala dia menyifatkan diri dia sebagai sangat belas kasihan kepada orang mukmin. Rahim. Allah Ta'ala ini rahim kepada orang mukmin sahaja. Jadi sebab itulah setengah ulama dia kata rahim ini, rahmat rahimiyah Allah ini hanya akan dirasai di hari akhirat. Sebab hari akhirat esok yang hanya dapat lindungi ataupun dapat naungi rahmat Allah hanyalah orang-orang beriman. Orang tidak beriman tidak mendapat naungan tersebut. Jadi dia pun waktu balik. Jadi lawan kepada Rahim adalah Rahman. Jadi Rahman ini di dunia. Kerahmatan Allah itu mencakupi segala makhluknya. Tak kira beriman ke, tidak beriman ke, separuh iman ke, setengah iman ke, ikutlah. Semuanya akan dapat merasai. Maliki Yaumiddin, iaitu pemilik hari agama. Apa maksud hari agama? Yaumul jazai wal hisab.
kata pengarang kitab kita ni, hari agama itu adalah hari pembalasan dan hari semakan. Jadi segala amal amaliyah kita, amal zahiriyah, amal batiniyah kita di muka dunia ini akan disemak dan akan diberi pembalasan pada hari tersebut. Jadi apa kaitan agama dengan pembalasan? Kaitannya adalah, kalau kita kaji setiap agama ini, setiap agama ni, Islam ke, kalau tidak Islam ke, India, tidak India, Islam ke, Buddha ke, apa lagi, Kristian ke, Yahudi ke, semua mengajarkan mengenai pembalasan. Kita dalam Islam pun diajarkan dengan pembalasan ini. Jadi agama sangat sinonim dengan pembalasan. Soal penganut agama itu menyalahi ajaran dia, itu soal yang kedua dah. Ini soal ajaran agama itu sendiri. Agama itu sendiri mengajar mengenai konsep pembalasan, iaitu konsep air madu dibalas dengan madu, tuba dibalas dengan tuba. Itu konsep yang diajar dalam setiap agama. Jadi hari agama adalah hari pembalasan. Annahu subhanahu al-mutasarrifu fi yaumiddini tasarrufal maliki fi mulkihi atau fi milkihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan tersebut, pada hari agama tersebut, akan bertindak seperti dia bertindak kepada, seperti seorang pemilik bertindak kepada pemilikan dia. Seperti seorang pemilik bertindak kepada pemilikan dia. Jadi Allah Ta'ala ini akan berbuat sesuka dia lah, wewenang dia, bahasa tu ya, bahasa tinggi sikit, wewenang dia, sewenang-wenangnya Allah Ta'ala itu boleh buat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu dia pemilik segala-galanya. Dia memiliki segala-galanya. Contoh macam telefon ni kak, hamba memiliki telefon ni, jadi telefon ni kau hamba lah, nak letak di poket atas ke, poket bawah ke, nak tinggal mana ke, contohnya. Jadi Allah Ta'ala pun lagu tu juga. Dia letak di dalam syurga ke, letak dalam neraka ke, itu dia punya pasal. Cuma kita orang beriman ni, orang Islam, kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu akan memasukkan orang-orang yang baik ke dalam syurga. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, cukup syarat apa semua tu, akan masuk ke dalam syurga. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala itu akan dihumban ke dalam neraka. Tapi apakah wajib Allah Ta'ala memasukkan orang baik ke syurga, orang jahat ke dalam neraka? Adakah wajib? Kita kalau ngaji akidah, kita kata tak wajib. Tidak wajib atas Allah Ta'ala untuk memasukkan orang baik ke syurga. Dan Allah Ta'ala ikut dia lah nak masuk orang baik dalam syurga ke neraka ke, itu dia punya hak, itu dia punya sebab dia memiliki, dia memiliki kita. Jadi, tetapi kita percaya bahawa Allah Ta'ala ini memiliki komitmen. Komitmen itulah yang akan menyebabkan Allah Ta'ala memasukkan orang yang beriman ke dalam syurga, orang yang tidak beriman kepada dia ke dalam neraka. Itu kita sebut komitmen. Komitmen ni bukanlah benda wajib dah. Cuma kalau kita orang kan, kalau kita sebagai manusia, kau lapar kena ada sini. Tidak ada undang-undang, tidak ada denda apa semua yang mewajibkan kita di satu tempat, tapi atas komitmen kita. Jadi Allah Ta'ala pun lagu tu juga, dia ada komitmen dia, dan kita pun ada komitmen kita. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau yang kami meminta pertolongan. Jadi sembah ini, erti sembah ini dalam bahasa Melayu ke, dalam bahasa Arab ke, membawa maksud kita ni menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menghinakan diri. Jadi dalam anggota kita ni, dalam organ kita,
anggota paling mulia bagi kita adalah kepala lah. Kan? Kepala lah. Yang paling hina mungkin adalah kaki lah. Kan? Jadi kalau nak rendah banjir ke, rendah air tu, kaki basah tak apa. Kepala jangan selai air. Ataupun baju jangan wear itu sikit. Jadi kita ni sangat-sangat mementingkan kepala kita. Kepala kita ni adalah satu organ yang mulia. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan samakan dahi kita ataupun kepala kita ni dengan kaki kita. Betul kan? Walaupun kepala ni adalah organ yang paling kita muliakan, tetapi dalam sujud kita akan menjatuhkan dahi kita, kepala kita di atas tanah setinggi dengan kaki kita, serendah kaki kita. Jadi hamba Isa lah kan sikit lagi, ya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, iaitu jalan-jalan yang engkau nikmatkan ke atas mereka, bukanlah jalan-jalan yang engkau murkakan ke atas mereka, dan juga bukanlah jalan yang sesat, orang-orang yang sesat. Jadi hari ini kita membahaskan mengenai surah Al-Fatihah. Kita mungkin tidak masuk dalam lapangan fiqh dah, kita masuk dalam lapangan makna Al-Fatihah itu sendiri, iaitu kita membahaskan mengenai perbezaan di antara puji-pujian dan juga syukur, terima kasih. Kemudian Rabbil Alamin, Tuhan itu apa maksud dia? Tuan, maksud pemilik. Kemudian Maliki Yaumiddin, iaitu hari pembalasan. Dan Iyyaka na'bud, iaitu kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyembah. Ini berkata setakat